Segitiga, ingat yang 2 minggu lepas kita belajar, dia ada beberapa bentuk. Segitiga kaki sama, kan? Betul tak? Dia ada satu segitiga kaki sama. Lagi? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, semuanya sama panjang. Lagi satu? Segitiga tak sama kaki. Sama kaki. Segitiga sudut tegak. Sudut tegak lah dulu. Sudut tegak. Lepas tu lagi satu, segitiga tak sama semua kan? Tak sama yang ke semua. Betul. Semua tak sama. Panjang pendek semua tak sama. Maknanya dia ada satu yang ni pun tak sama semua. Semua tak sama. Betul tu, sudut tegak. Ni lain, yang ni lain, yang ni lain. Yang ni ada juga segitiga sudut cakah. Dia tak sama semua. Tapi sudutnya cakah. Lagi satu tu segitiga sudut tirus. Termasuk dalam kumpulan ni lah. Kumpulan yang ni lah, dia tergolong dalam kumpulan ni juga. Cuma lagi satu tu dia sudut tirus. Sudut tirus macam mana? Kecil semua kan? Semuanya kecil sudut tirus. Tapi dia tak sama lah panjang. Dia tak panjang pula. Tak panjang kan? Dia kecil. Sudut dia kecil dan kaki dia tak sama. Macam tu. Jadi kategori dia macam tu, segitiga. Dan yang sama untuk semua segitiga, apa dia punya cerita yang sama untuk semua segitiga? Baik kaki sama, sisi sama, sudut tegak, sudut cakah, sudut tirus. Yang sama ialah jumlah sudut dalam. Jumlah sudut kedalaman dia, kalau kita tambah dapat berapa? 180. Betul. Maknanya tambahkan yang ni, tambahkan sudut ni, tambahkan sudut ni, dapatlah 180. Yang ni pun sama, dapat 180, dapat 180, 180 dan 180. Maknanya isi sudut di dalam tu kalau kita tambah, nilai dia mungkin tak sama, tapi kalau tambah-tambah akhirnya dapat 180 darjah. Itu yang sama untuk semua jenis segitiga. Kemudian segitiga ni kalau kita pergi kepada tepi dia, kan, tengok yang pertama yang lalu. Ni ulang kaji sini. Segitiga kaki sama, sudut di kaki ni adalah sama. Berapa-berapa lah, kan. Yang atas ni lain. Kalau sudut segitiga kaki sama, yang kat kaki tu sudut dia sama, tapi bukan 180 lah, hasil tambah dia. Maknanya kalau dua sudut ni, kalau dia dibahagi dua kan, sama. Kalau sisi sama, semua sudut adalah sama dan nilai dia mesti 60. Mesti 60. Itu segitiga sisi sama punya undang-undang. Yang ni boleh jadi macam-macam. Cuma yang ni dua ni sama. Atas pun boleh jadi macam kan. Tapi kalau sisi sama, dia semuanya sama sudut dalam 60. Yang sudut tegak, yang dekat sini ni, yang ada bentuk, dia buat simbol macam tu, adalah 90 darjah. Yang ni. Kemudian hasil tambah antara sudut di atas dan di bawah mesti dapat balik 90 darjah juga. Sini dengan sini. Itu untuk sudut tegak je. Segitiga sudut tegak, yang dekat sini memang 90. Yang dekat siku dia tu, sesiku dia panggil. Dekat bucu ni mesti 90. Dan sudut atas dan bawah selain daripada 90 tu, kalau tambah dapat balik 90. Yang ni macam tadi lah, tambah 180. Dan nilainya tak sama. Ni pun sama juga, nilai dia tak sama, lain-lain sudut ni, tapi jumlah tetap 180. Okey. Kemudian di sisi, kalau kita sambungkan garisan, baik sambung belah sini, kita akan dapat sudut luar. Sudut luaran. Ini dan bagi lurus lah ni. Sebenarnya lurus lah, tegak. Kan? Kalau dia dapat sudut kat luar ni, nilai dia adalah 180 tolak yang di dalam. Dapat yang sini, katakan sini M. M itu adalah 180 tolak sudut di dalam ni. Kan? Sama juga yang di atas. Kalau kita sambung garisan, nak cari sudut luaran kat sini, katakan N. Sama tak? Kata sudut ni B. N sama dengan 180 tolak B. Dapatlah N tu. Kan? Kalau kat sini pun kita sama tak? Kalau kita sambung satu garis, dapat satu sudut luar kat sini. Sudut luar ni katakan sini sudut C. Sudut di sini katakan P. Jadi sudut P sama dengan 180 tolak C. Dia macam tu. Sama untuk semua segitiga kalau kita sambung. Kalau kita buat garisan tambahan macam tu, kita akan dapat macam tu.
manakala ni satu ni, bila kita dapat tu M, N dan P, kalau kita tambahkan balik, ni M ni, P, N ni, kita tambah M tambah P tambah N, jumlahnya mesti 360. Macam tu. Itu dia punya undang-undang. Tapi bukan untuk segitiga ni, semua sekali lah. Semua sekali. Kalau kita sambung kita sambung garisan ni, ambil sudut kat luar, sambung garisan ni, semua. Maknanya sudut luaran ni lah. Cara nak dapat dalam macam ni, 180 tolak yang dalam. Kemudian kalau kita tambah, dapatlah sepatutnya 360 darjah. Untuk semua segitiga. Boleh tu? Ada soalan? Boleh. Alright. Jadi kita faham bahagian tu. Sekarang ni kalau ada buku bersama-sama, buku yang itulah yang ada tu, buku apa, fokus ke apa, kalau ada buku fokus tu, kita boleh buka muka surat 132. Kita tengok latihan dia bersama-sama. Boleh buat terus kat buku tu. Ambil buku dulu. Ambil masa 5 minit, ambil buku dulu, ambil kertas pun siap. Kita standby untuk buat soalan. Kalkulator jangan lupa. Kan Haras ada tak tu? Haras belum sampai? Ada. Ada Cikgu kalkulator pun nak ambil ke? Apa dia? Kalkulator. Seelok-eloknya ada lah kalkulator. Nanti kan nak tolak-tolak ke bahagi apa kan? On the way. Kan? Ya. Nanti kan nak tolak. Kalau tak ada kalkulator, kalau kita boleh menggunakan sampua tu, boleh kat pakai sampua. Mana-mana lah. Kan? Yang mana sesuai lah katanya. Kalau ada kalkulator macam kat 7-Eleven tu, baru yang besar tu. Sekali tekan dia terbuka keluar duit. Itu pun boleh pakai. Mana satu yang sesuai lah. Pendek kata, kita boleh kira je cukup. Alright, jom kita buat soalan nombor 4 dulu lah. Soalan nombor 4 Kita cuba soalan nombor 4. Muka surat berapa ni? Muka surat 132. Muka surat 132. Latihan dia formatif, praktis, formatif 9.2. Apa nama? Praktis formatif. Gitu formatif 9.2. Itu. Yes, itu cara dia. Nombor 4. Mari kita cuba. Nombor 4A. Semua orang dah ada ni buku semua dah. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah, bagus. Syukur. Okay, sekarang ni kita ada ni, bentuk dia lukis macam tu dekat buku tu. Dia kata sini 152 darjah. Di sini dia buat simbol macam tu. Faham-faham sajalah. Tahulah apa maksud tu. Kemudian dia kata apakah nilai X. Bagaimana kita menyelesaikan soalan ini berdasarkan kepada semua pengetahuan yang kita dah ada. Ni kan, satu segitiga isinya mesti 180. Maksudnya sudut sini tambah sudut X tambah sudut kat ujung ni, tambah dapat 180. Okey, katakan sini apa? Bukan katakan, ni memang 90. Kan, dia dah bagi simbol macam tu, kita tahu ni 90. Lepas tu kita nak tahu X ni, nak cari. Tapi kita tak tahu yang ni. Yang ni tak tahu. Kalau kita tahu ni senang lah kan, kita tolak je kan. Maksudnya 90, katakan ni N lah. N 90 tambah tak tahu yang X nak cari tu, tambah N, nanti dapat 180. Cumanya kalau lah dapat N ni teruslah dapat X, tapi N pula tak tahu. Tapi mengikut undang-undang tadi sebelah sini, ni kawasan ni kan, satu sudut luar, satu sudut dalam. Undang-undang dia, sudut di situ di dalam ambil 180, tolak yang luar pula. Kalau dia bagi dalam, kita ambil 180, tolak yang dalam. Kalau dia bagi luar, kita ambil 180, tolak yang luar. Dapatlah N. Berapa tu? Cuba tolakkan sikit. 62. 62 Saya suruh korang ambil kalkulator, saya pun ada kalkulator. La ilaha illallah, tak nampak. Dah. Mata rabun ni sebelahnya 180 tolak 152. 28. 28 asal 60.
Asal 62 tadi ya? 28. Okey. Salah kira lah tu kan jadi 180 tolak 152 dapat 28. N tu lah 28. Masukkan N tu 28. Jadi 90 tambah X nak dicari. N adalah 28 darjah 180. 90 dengan 28 boleh tambah. Jadi 90 jadi 100 10 8 180 180. Lepas tu macam biasa X sama dengan 180 ditolak 118. 18. Akhir kata berapa dapat? 62. Oh 62 tu Baru betul 62. Oh jawapan akhir bagi tadi 62. Okey. Baguslah tu. Mana betul lah kan? 62 lah. Alright. Jadi faham Itu soalan A kan? Soalan A begitu caranya. Okey, mari kita buat soalan B pula. Soalan B. Soalan B macam mana style dia? Macam ni. Macam tu garisan. Lepas tu sini dia suruh cari X. Sudut sini dia bagi 48, sini dia bagi 34. Jadi kita nak X ni. Macam mana tu? Apa tu? Sekejap. Saya nak tengok. Sini ke? Sekejap saya nak kena klik sesuatu. Alright. Okey. Okey, kita nak X ni. Apa jawapan ni? Siapa dah dapat? X sama 48 tambah 34. Berapa? 2? 82. Oh, 82. 82. Macam mana X? Maknanya jawapan yang telah diperolehi ialah 82 darjah Okey, jalan kerja. Nak tahu X, tahu yang sini dulu. Dapat yang ni je terus tahu. Katakan sini N juga. Macam biasa, N tambah 48 tambah 34 sama dengan 180 sebab dia segitiga. 48 tambah 34 82 kan? Betul ke tu? Ke saya salah? 8, 90, 12 4. Betul lah. Betul. Lepas tu N sama dengan 180 tolak 82 kan? 82. Lepas tu memang dapat 82 kan? Dapat 98. Dapat 98. 98. Oh, 82 tadi tu. Oh, sini Dapat ya? akhir. Jadi X tu apa? 82. Oh, N ni 98. Yalah betul, sini 98 kan? Ya. Maknanya X ni yang 82. Okey. Boleh juga. Okey, bagus. Okey, dapat Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C pula. Soalan C Soalan C.
dia ada bagi simbol macam tu, garisan, lepas tu ni sama. Yang ni 78, yang sini X. Dia suruh cari apa? X. Macam nak dapat? Tahu sudut ni, tahulah X. Tapi kita kena tahu bahawa sudut ni adalah sama dengan sudut belah sini. Pasal apa? Kaki. Kenapa sudut ni dengan ni saya kata sama? Ada tanda dibuat di situ. Dia sama kaki. Sagi kakinya sama. Bila kaki dia sama, sudut di bawah pun sama. Oleh itu kalau kita dapat yang sini, katakan sini apa? Tak tahulah, ni titik lah, sudut titik. Ni sudut titik Jadi 78 tambah sudut titik tu ada 2, sama dengan 180. Macam ni tu. Maka 78 tambah titik tambah titik, 2 titik sama dengan 180. Maka 2 titik tadi sama dengan 180 ditolak 78 sama dengan apa? 102. 129. Lepas tu 2 ni tadi darab, bahagi dengan 2 dulu. Bagi dengan 2. Jadi ni bahagi 2, 51 sudut yang ni. Ni pun sama lah kan. Bagi kaki sama, maksudnya sudut di situ adalah 51 darjah. Jadi ini kita tahu dah. Kalau satu ujung yang kat luar ni, dia punya tambahan panjang tu, tentulah 180 tolak dengan 51 tu, dapatlah X. 129. 129. Ya, 129 darjah, betul. Siap. Kan? Maknanya senang lah. Faham tak ni? Boleh? Cikgu, Ya. bukan 51 tu 52 ke? 52 kan? Kenapa? Macam mana? Tu 78 ke 76? 78. Oh, 78. dia salah. 78. 78 tau. Jadi 180 tolak 78 dapat 102. Bahagi 2 dapat 51. Lepas tu tolak dengan 180, dapatlah 129. Okey. Boleh tu. Maknanya secara asas yang tu faham. Okey, kita buat soalan 5. Lepas tu soalan 6. Lepas tu kita sambung kita punya chapter Okey, kita sambung nanti. Sekarang ni kita buat soalan nombor 5 dulu. Soalan 5 lebih kurang macam ni. Sini ialah X yang dia suruh cari. Sini dia buat tanda macam tu, tanda macam tu, tanda macam tu. Maknanya ini dengan ni sama dia kata. Panjang. Sini titik S, sini adalah titik P. Sini adalah titik Q. Sini adalah titik R. Sini sudut Y. Lepas tu kat sini 138. Kat sini 21. Okey. Jadi dia suruh kita cari X dan Y dalam gabungan dua segitiga. Maksudnya sini ada SRQ sini, segitiga ni. Kakinya sama. Kaki sama. Maksudnya kita terus dapat jawapan. Y tu kan, berapa Y? Berapa Y tu? 21. Sekejap ni kita tengok balik. Oh ni 138 kan? 138. That's good nuts. You have to try these nuts.
But the police won't stop the cop right now if he wants to know. Kan, jadi kita dapat Y. Jasmine, kita tutup mic. Alright. Jadi Y adalah 21 darjah sebab dia punya ini adalah sama. Macam ni kita tahu sama? Sebab kaki sama gitu. Sebab Y tu 21 sebab kakinya sama. Jadi sama lah dengan belah sini Y tu. Terus dapat jawapan, tak payah kira pun tak apa. Tapi kalau kita kira pun sama lah kan. Kalau kita kira pun ambil 180 tolak 138 tolak 21, nanti kita dapat Y tu berapa? Dapat juga Y 21 lah. Tapi tak payah kira lah sebab dah kaki sama. Lepas tu X ni, dia nak X kat atas ni. Bila dia bagi sini kaki ni sama, yang ni pun sama. Macam mana? Apa sudut di sini pula ni? Tu satu garis lurus tu. Jadi 138 nak dapat belah sini berapa? Ni 138 belah situ tu. Ambil apa? Ambil 180 buat di garis lurus kan. Tolak aja dengan 138. Dapat apa? 42. 42. Jadi 42 tu dekat sini. Okey, baik. Bila sini dah 42, disebabkan ni dengan ni pun kaki dia sama ni. Tapi saya lukis gambar tak cantik kan. Ni sama kaki. Jadi kalau ni sama dengan ni kaki dia, sudut sini berapa? Berapa sudut tu? Siapa boleh bagi tahu? Sudut ni berapa ni? 42 juga. 42 juga sebab kakinya sama. Kan? 42 lah. Kalau sini 42, sini 42, X berapa? Mesti tahu. 180. 96. 96 kan? 180 tolak 42 tolak 42. Try 180 tolak 42 tolak 42. Dapatlah 96 darjah yang sini. Dapat? Macam tu kan? Itulah cara penyelesaian soalan segitiga kan? Maknanya nanti selepas pada ni tolong tanda dekat buku tu, ini latihan yang mesti dibuat untuk bahagian ni ni latihan untuk hari ni lah. Tapi sekejap lagi lah, besok lah buat. Besok ke lusa siapkan nombor 6, 7, 8, 9, 10. Ni bahagian segitiga Okay, tandakan soalan tu. Alhamdulillah. Boleh. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Okey, yang tu siapkan sendiri. Cuba. Dan beserta jawapan dia, bagilah jalan kerja sikit. Okey. Jalan kerja semua tu nanti tangkap gambar je, bagi hantar dekat WhatsApp. 6 sampai 10 Alright, itu adalah segitiga soalan. Habis tu, segitiga. Ada soalan berapa tak sebelum tu? Senang Senang. Okey. Bagus. Sekarang ni saya nak sambung kepada segi 4 pula dah. Segi 4 pun macam-macam. Kan? Segi 4 pun macam-macam lah. Tapi dia sama je macam segi 3 ni. Cuma nilai sudut dia berbeza lah sikit. Tu je. Sekarang ni sekejap padam dulu. Kita nak buat sambungan kita punya kelas, iaitu segi 4 ataupun sisi 4. Aduh, lap ni susah. Okey. Jadi sisi 4 dia ada satu. Sisi 4 Sisi 4. Segi 4 ni ada beberapa jenis. Yang pertama dia kata segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Apa maksud segi 4 tepat? Dia ada dua yang sama panjang, atas bawah selari tu. Yang bertentang yang sini pun sama panjang. Dan sudut dia adalah 90 darjah setiap satu ujung. Gitu. Kan?
Dan mestilah nilai setiap satu bucu kalau dah 90 darjah sudah tepat lah. Jadi jumlah isi dalam kalau tambah 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, maknanya 90 kali 4 tu. Dia punya nilai sudut dalaman untuk sisi 4 ataupun segi 4 tepat 360 darjah. Sebab dia darab 4 kali kan. Ataupun kita tambah lah 90 tu tambah 44 tu tambah dapat 360. Kemudian paksi simetri. Paksi simetri tu dia punya ni, kalau belah dua sama kan, dia ada dua paksi simetri. 1, 2 1, 2 paksi simetri gitu. Okey, macam tu okey lah. Kemudian satu lagi, yang kedua. Ini pertama segi 4 tepat. Yang kedua segi 4 sama. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Kalau segi 4 sama, dia sama semuanya. Semua kaki dia sama. Kaki ni, kaki ni, kaki ni, kaki semua sama panjang. Yang atas yang tadi, atas dengan bawah sama panjang. Kiri dengan kanan yang sama panjang kan. Ni sama panjang ni. Yang atas sama panjang bawah kan. Kalau yang ini pula semua sama. Semua sama panjang. Dan sudut dia pun sama kat tadi. Sentiasa 90 darjah setiap satu. Dan tahulah jumlah dalam dia, isi sudut dalaman sama tak 90 kali 4 iaitu 360 darjah. Segi 4 tepat. Segi 4 sama, sorry. Segi 4 sama, kalau kita lipat-lipat dia, dia dapat 1, 2 paksi simetri, 3, maknanya lipat belah sini pun dia sama. Lipat belah sini pun bucu-bucu pun dia sama. Jadi ada 4 paksi simetri. 1, 2, 3, 4. Ada 4 paksi simetri. Tahu? Ada 4 paksi simetri. Itulah segi 4 sama. Masih macam biasa, undang-undang lebih kurang je. Cuma ni panjang 2 macam tu, pendek kat sini. Yang ni semua sama panjang, tapi sudut dalam adalah sama. Okey, kemudian segi 4 selari. Yang ketiga, segi 4 selari. Segi 4 selari. Sebab selari macam mana? Selari macam ni. Dia condong sikit kan. Yang kaki ni sisi belah sini selari dengan belah sini. Dia punya condong tu sama. Yang sini pula dia condong dengan ni sama. Sama condong, ataupun dia ikut dia punya laluan tu sama. Dia punya sengit dia tu sama dengan ni. Yang ni sengit sama dengan ni. Panjang ni pula sama dengan panjang ni. Yang atas dengan bawah tu sama. Kiri dengan kanan sama panjang. Gitu kan. Jadi macam mana dia punya sudut-sudut? Sudut sini tirus dua ni sama saiz. A ni pun A, sama saiz. Sedangkan sini sudut cakar B, sini pun B, sudut cakar. Tapi apa-apa hal pun, A tambah A tambah B tambah B adalah 360 darjah juga. Sama je. Jumlah sudut dalam tetap 360 darjah. Kan, cuma A kecil lah, B besar sikit. Ni B dengan B ni sama. A dengan A ni sama saiz dari segi sudut. Kemudian kalau kita cari dia punya apa ni, bilangan paksi simetri, memang tak boleh. Kita lipat kot mana pun kita tak dapat sama kiri kanan. Tak sama. Tak ada paksi simetri. Okey, yang keempat. Yang keempat lah rhombus. Rhombus tu dia semua sama. Dia macam segi 4 selari, tapi dia punya panjang semuanya sama. Dia seolah-olah macam dia ni, seolah-olah macam segi 4 tepat tapi condong. Sengit. Yang rhombus sama macam segi 4 sama tapi sengit. Sengit macam tu. Maknanya panjang ni semua sama. Cuma dia sengit je lah. Kan, lepas tu dia punya ini kalau kita belah boleh lipat sama. Kiri kanan tu atas bawah tu sama. Dan satu paksi simetri. Dan kalau kita lipat belah sini pun boleh. Dapat dua paksi simetri untuk rhombus.
Lepas tu dia punya sudut dalam ni selalunya ataupun sentiasa 90 darjah tengah-tengah ni. Sini pun sama, sini pun sama, sini pun sama. Sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Macam tu. Dan kalau kita ambil sudut sini, dia mesti sama nilai dengan sudut sini semuanya. Kalau sini M, sini N, M sama dengan N, tulis M jugalah. Sini M, sini pun N sudut dia. Sini pun sama juga. Sudut dalam ni, yang kembang ni, yang cakah ni, katakan sudut N, sini pun sudut N. Maka jumlah sudut macam biasa untuk sisi 4. Untuk geng sisi 4, jumlah sudut tetap 360 darjah. Macam tu kan. Yang tu yang penting tu, yang dia mesti tahu, dia punya jumlah sudut tetap 360 darjah. Macam tu. Ada lagi. Lagi bentuk yang lain adalah trapezium dan lelayang. Trapezium macam mana? Okey, sinilah yang kelima. Trapezium tu dia condong, dia berbagai bentuk juga. Ada yang bentuk macam ni, trapezium. Ada yang bentuk macam tu. Ni trapezium ni, maksudnya ada dua yang selari, ada dua condong macam tu. Condong ke dalam. Kalau dia condong keluar macam ni, ini dah jadi ini segi 4 selari. Kan? Tapi dia condong macam tu. Ini adalah trapezium. Trapezium Trapezium. Trapezium. Ada juga trapezium yang bentuk macam ni. Alamak, saya ingat pula. Dia tegak, dia mesti yang ni saya ingat. Dua tegak, selari. Ni selari, tegak. Macam tu. Ini pun trapezium juga. Janji ada dua yang selari, panjang pendek tak kira. Tapi ada yang sengit, ada yang tegak. Ni ada dua-dua sengit, boleh. Tapi sengit ke dalam lah. Kan? Itu trapezium. Jadi kalau nak tengok paksi simetri, tak ada. Dia tak boleh lipat bagi sama kiri kanan atau bawah, tak boleh. Dan dia punya undang-undang sama tak? Sudut di sini, sudut di sini mungkin jadi tak sama. Tapi jumlah sudut A, B, C, D, kan tak kisahlah yang ni pun. Sini A ke, sini B ke, sini C ke, sini D ke, jumlah A, B, C, D tadi tambah-tambah dapat 360 darjah juga. Itu adalah trapezium. Kan? Jadi kita tak kisah sebenarnya bentuk dia nak jadi macam mana. Ini semua ni secara am. Secara am, inilah undang-undang segi 4 ataupun sisi 4. Kita panggil macam-macam nama lah. Cuma kita kalau bila sebut rhombus dalam soalan exam, dia kata rhombus, kita tahu dah dia mesti sama panjang semua. Sudut di dalam bucu ke bucu sama, bucu ke bucu ni sama. Tapi tambah semua dapat 360. Macam tu. Kan? Yang pentingnya tu lah, sisi 4, tak kira dia apa bentuk sekalipun, dia adalah 360 darjah. Dia punya setiap sudut dalaman kalau ditambah semua. Macam tu. Tapi semua yang kita cerita ni adalah segi 4 yang kita panggil dia regular ataupun seragam. Bentuk dia tu tertentu lah. Ada bentuk yang tertentu, seragam. Macam trapezium ni dia dah start tak seragam. Ada yang panjang lah, ada yang pendek lah, tak tentu hala. Tak tentu hala dia punya bentuk. Kalau macam ni dia tetap, dia ada bentuk dia tu. Ada bentuk yang kita tengok macam boleh tahan lah. Macam mana kita tahu dia boleh tahan tak boleh tahan? Kalau dia selagi dia ada apa? Paksi simetri. Bila ada paksi simetri tu, sebolehnya kita kata dia ni bentuk yang seragam. Macam trapezium tak boleh, tak ada paksi selari, paksi simetri. Jadi bila tak ada paksi simetri, dia boleh dikategorikan sebagai bentuk yang tak seragam. Bentuk yang tak seragam lah, tak apa-apa kan. Jadi baik seragam ke baik tak seragam, baik ada paksi simetri ke tak ada paksi simetri ke, berapa ke apa ke, yang pentingnya semua sudut dalaman untuk segi 4 selari adalah untuk semua sisi 4 adalah 360 darjah. Macam tu. Boleh tu? Baik.
boleh sekadar macam tu kita senang kan. Okey, dah cukup. Mana faham ni? Ada soalan tak dia Okey. Yang ni kita tengok apa soalan yang dia nak tanya sangat pasal segi empat apa semua ni. Dia nak tanya sudut lah lagi apa. Jadi dalam pelajaran kita untuk tingkatan 1 ni, untuk bentuk-bentuk apa poligon ke apa, dia nak tanya sudut tu. Contohnya dia tanya macam ni. Dia bagilah bentuk entah apa entah. Dia bagi bentuk macam tu. Tengok, ni tak ada itu belajar bentuk. Tapi berapa sisi yang ada untuk bentuk ni? 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Jadi bila dia 4 sisi, bermakna dia sisi 4 lah, walaupun bentuk dia macam ni. Bila dia sisi 4, kita faham bahawa sudut sini, sudut sini, sudut sini tambah semua dia buat apa? 360. Mesti 360. Tak kira dia janji berapa banyak sisi dia. Kita 4. Kalau 4 360 lah isi dalam, tambah-tambah kan. Lepas tu dia bagilah salah satu ke dua ke, dia suruh cari. Kita boleh cari dengan mudah sebab kita tahu jumlah dalam mesti 360. Tetapi kalau kita sambung ni panjang ke sini, dia nak sudutnya ni, kan, ataupun belah sini lah, tarik belah itu dia sambung kat sini. Dia nak yang kat luar, maknanya sudut luaran. Ini dia nak sudut ni, ini dia nak sudut yang ni. Tak peduli, janji sebabkan dia garisan lurus, kita tahu bahawa kalau kita nak salah satu ni, kita tolak sebelah dia dengan 180. Maksudnya kalau kita nak C, ambil 180 tolak J. Kalau nak C. Tapi kalau nak J, kita ambil 180 pula tolak C. Sama lah kat sini pun. Nak B sama dengan 180 tolak M. Kalau nak M, ambil 180 tolak B. Sama. N pula ni, N pun sama tak? Kalau nak N dengan 180 tolak A. Kalau nak A, ambil 180 tolak N. Sama dengan tu. Nak D, 180 tolak K. Nak K, 180 tolak D. Macam tu je. Untuk semua bentuk yang ada 4 sisi, undang-undang ni adalah sama. Kan? Cuma dia bentuk yang seragam ataupun yang tak seragam. Macam tu je. Senang ya undang-undang kan. Boleh? Boleh tu? Boleh. Boleh. Jadi maknanya dah habis ni. Chapter ni. Chapter ni sudah pun habis. Tinggal kita nak buat latihan je. Mari kita buat latihan dulu. Belum 9.30 lagi. Kita buat latihan dulu, kemudian baru kita break sikit. Jadi kita punya undang ni kita faham. Sisi 4 tak kira apa, 360. Jumlah sudut dalaman. Untuk tingkatan 1 dia tak tanya panjang, jarang. Bukan jarang, hampir tak. Dia tanya sudut je. Okey. Mari kita tengok soalan-soalan yang ada. Saya ambil buku lain lah. Okay. Okay. Mari kita berlatih soalan ni. Dia ada ni latihan tau. Latihan ni macam ni lah. Kan. Okey ni Q, sini P, sini S, sini R. Lepas tu dia kata sini 108. Sini dia kata X, sini dia kata Y. Soalannya apa? Dah tentu apakah nilai X dan nilai Y. Itu je soalan dia. Bila tengok bentuk ni, bentuk apa ni? Cuba kita tahu sikit. Selari. Segi 4 selari. Okey, kita dah tahu dia segi 4 selari. Bila dia segi 4 selari, apa undang dia? Sudut bertentangan adalah
Sama. Sama. Maksudnya sudut sini dengan sini sama nilai. Ni kalau ni 80, sini pun 80. Gitu. Sudut yang bertentangan adalah sama. Maknanya sini dengan sini pun sama lah. Kan? Tapi dia tak tanya belah tu. Dia tanya yang X dengan Y ni. Okey, macam mana kita nak tahu? Cara nak tahu dia, kalau segi empat selari macam ni, maknanya atas bawah sama, kiri kanan sama, sudut di sebelah sini adalah sama dengan sudut belah sini. Ni sudut apa kita panggil ni? Kita belajar tu ni. Sudut dan garis kita belajar chapter sebelum ni. Sudut Sepadan. sepadan, betul. Kan sudut sepadan. Kan? Jadi sudut ini dengan sudut ni adalah sama. Dan kalau kita tengok balik yang sini, bentuk ni maknanya bentuk Z ni. Sudut apa kalau bentuk Z ni? Ini dengan ni. Sudut apa tu? Selang seli kan? Betul. Ini sudut selang seli. Yang ni sudut sepadan. Maksudnya sama semua tu. Kan? Kalau kita tahu sudut ni, kita tahulah X dengan Y. Jadi apakah sudut ni? Senang saja. Undang-undang ni tadi 180 tolak 108. Ya, go. Dah, berapa? X 70, Y pun 72. Sini 72 lah tu kan. Bila sini 72, Betul. maka X 72, Y pun 72. Macam tu aja. Ada tak sesiapa yang rasa macam tak faham sikit? Cuba bagi tahu. Tak ada kan? Senyap itu maknanya tanda faham tu. Macam tu. Yelah macam orang masuk Minang lah kan. Orang masuk Minang tanya setuju ke cikgu. ganti perempuan. Ya. Saya faham lah juga sikit-sikit. Tapi saya keliru lah dengan namanya sikit. Nama yang mana tu? Nama semua tu sebab sekolah saya panggil je lain. Oh ya ke? Sekolah panggil apa ni? Sama aja, cuma bahasa Inggeris. Oh, bahasa Hashtag Inggeris. sekolah saya belum belajar lagi. Kan, jadi kalau sekolah bahasa Inggeris apa dipanggil ni? Sekejap ingat dulu. Okey, ingat balik. Saya pun lupa. Rectangle. Ke parallelogram? Bukan. Adakah dipanggil parallelogram? Tak tahulah saya. Betul. Betul memang betul pun. Memanglah kalau bentuk macam ni namanya parallelogram. Pasal dia parallel. Yang ni dengan ni parallel. Yang ni dengan ni pun parallel. Jadi parallelogram. Gram tu rajah lah. Jadi parallelogram. Itulah dia punya segi empat selari. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, yang satu lagi tu apa dia panggil? Sama tak? Yang mana? Yang macam ni, yang sama semua. Sama aja kan? Yang Rhombus. Yang ni tetap dipanggil rhombus. Tapi dia tu tergolong dalam kumpulan parallelogram lah tu. Tahu? Betul. Okey, bagus. Maknanya soalan tu soalan yang penting. Jadi kita semua dah tahu dah bahawa kalau dia dalam bahasa Inggeris dia panggil parallelogram. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil segi empat selari. Selari. Okey. Kalau yang trapezium tu dalam bahasa Inggeris pun dipanggil trapezium juga. Betul. Kalau dia segi empat tepat dia panggil apa bahasa Inggeris? Square kan? Tepat tu sama cikgu. Segi empat sama dia panggil apa? Kalau sama, segi empat yang semua sama. Square lah. Kalau segi empat sama dia panggil square. Kalau segi empat tepat dia panggil apa? Rectangle. Rectangle, ya betul. Okey tapi yalah memanglah macam-macam nama yang kita pun kadang tak ingat kan. Itulah inilah sebagai. Tapi yang pentingnya kita tahu isi dalam 360 darjah. Yang tu aja. Cuma ada exceptional lah, ada pengecualian. Kalau cube kalau rhombus ataupun ini parallelogram, bucu ke bucu sama nilai. Bucu ke bucu sama nilai. Yang ni pun sama. Itu je. Tahu. Alright, terusnya. Seterusnya soalan yang berikut. Soalan berikut ni. Okey Bentuk macam ni pula dia lagi.
Ni bentuk irregular lah, ataupun tidak seragam kita panggil. Bentuk tidak seragam macam ni. Sebab sisi simpan ni tapi tak apa-apa kan. Tak apa-apa panjang pendek mengarut kan. Dia bagi sini X, sini dia bagi Y, lepas tu sini dia bagi berapa tu? 95. Sini dia bagi 78. Gitu. Kat sini dia kata 120. Dia, kalaulah dia tak ada tulis soalan kan, kita tahu tak dia nak apa? Tahu. Apa dia nak? Y dengan X. Dia nak Y dengan Y. X. Jadi ambil masa 2 minit masing-masing cari apa X dengan Y dengan undang-undang yang telah kita pun belajar tadi. Okey, cuba. Cepat. 2 minit tu kan. Lama tak je 2 minit. Ada milu. Siap. Dah siap Okey, mari. Mari kita tengok. Tak apa tu? Okey lah. Okey, macam mana buat? Pertama sekali kita tahu isi jumlah adalah 360, iaitu 95 tambah 78 tambah X tambah Y, jumlah mesti 360. Tetapi kita tak tahu X dan Y, tu tak boleh selesai. Tapi salah satu kita boleh selesai kat sini. Maknanya ambil 180 tolak 120, nanti kita dapat X. Jadi X kalau kita selesaikan dapat 60 darjah. Bila dapat X 60, okey, 95 tambah 78 tambah X tu 60 tambah Y dapat 360. Selesaikan semua untuk dapatkan Y. Jadi berapa tu? 65 127. 127. 127. Okey, ini 233 tambah Y adalah 360. Maka Y sama dengan 360 tolak 233. Jadi berapa? 127.
127 darjah. Gitu jadi senang lah. Okey, alright lah, boleh kita break sekejap 10 minit ke sampai berapa? 9? Sampai 9 berapa nak break ni? 9.50. Uyuh, lama gila satu. Boleh lah 9, 5, 10, 11. Saya belum makan ubat cikgu. Okey, 9.50 Okey, right. Okay. Okay, Okey, balik. Break dulu. Okay. Boleh isi air jap.
Assalamualaikum. Hello. Salam. Salam. Okey. Mari kita sambung lagi. Maknanya dia punya apa ni? Dia punya teori ataupun undang-undang ni kita dah belajar dah. Tinggal lagi kita buat latihan je lah. Kan? Senang je lah. Okey. Kalau bentuk dia macam ni pula ni sambung latihan tadi tau. Dia sambung latihan tadi. Katakan bentuk dia macam ni. Ini bentuk apa pula ni? Ini bentuk kalau macam ni, dia macam bentuk layang-layang. Bentuk macam ni kita panggil bentuk layang. Tapi tak apalah, tak kisah pun bentuk apa, tak peduli. Janji kita tahu kalau bentuk layang ni juga dia ada satu undang-undang dia. Mari kita tengok sikit apa undang-undang dia tau. Undang-undang bentuk layang ni, dua sudut, dia ada dua yang panjang. Dia ada dua kaki yang panjang. Kaki panjang tu sama panjang, kaki pendek pun sama panjang. Itu layang-layang. Layang bentuk macam ni. Itulah bentuk dia. Jadi kalau kita belah dua, dia tu paksi simetri. Yang pertama yang sama, satu je paksi simetri. Dia boleh belah dua sama macam tu. Kemudian layang ni dia punya kaki di atas sama panjang, kaki di bawah sama panjang. Lepas tu dia punya sudut yang sini, yang tepi sayap ni, dua sudut tepi sayap ni adalah sama. Dua sudut ni adalah sama besar, sama nilai dia. Tapi yang atas bawah tak garanti lah. Tak mungkin, mungkin tak sama. Tak sama lah. Memang selalu tak sama pun. Yang sama ini dengan ni. Tahu? Jadi kalau dia sengit dia macam ni, layang tu, bentuk segi empat yang macam layang ni, kita nampak ni dengan ni yang sama lah kaki dia, panjang. Ini dengan ni pun sama. Dan kita tahu sudut sini dengan sudut sini adalah sama. Itu undang-undang yang kita perlu tahu tentang bentuk yang macam tu. Kemudian dia buat soalan ni macam ni. Dia kata sini dia bagi 80, sini S, sini T, sini R, sini P, sini Q, sini 50 darjah. Kan? Jadi dia nakkan sudut sini X, Y
dan Y. Macam tu. Dia nak sudut tu. Jadi macam mana kita menyelesaikan? Macam biasalah, kita tahu ini bentuk ni bentuk segi 4. Segi 4 memang 360 darjah jumlah dia. Kemudian yang ni memang dia bagi Y mana? Ni Y, yang ni pun Y. Sudutnya sama tu. Okey, jadi sini pula satu garisan lurus dia bagi sampai keluar kan? Sambung satu garisan. Sini dia bagi 80. Dah tentu kita boleh dapat X berapa. Mengikut undang garis lurus, X sama dengan 180 tolak 80, iaitu 100 darjah. Mana X ni 100 darjah. X 100 darjah. Bila X 100 darjah, Y dengan Y, Y dengan Y ni berapa darjah? 1 segi 4, 360. Maka kita buat persamaan dia. Y tambah Y tambah 100 tambah 50, jawapannya 360. Y tambah Y 2Y. 100 tambah 50, 150, sama dengan 360. 150 buat pindah sana jadi tolak. Mana 360 tulis kat sini lah. 2Y sama dengan 360 tolak 150. Okey, 360 tolak 150, kita dapat 210. Itu adalah 2Y. Maka Y sama dengan 210 dibahagi 2. Macam biasa lah kan, algebra. Jadi 210 dibahagi 2. Tulis ni 5. Jadi kalau kita bahagikan tu dapat apa tu? 210 bagi 2, 105. Jadi kita dapatlah Y ni 105 darjah, yang ni pun 105 darjah. Gitu. Simple saja. Boleh Itu adalah bentuk apa ni? Allah, bentuk apa ni tadi? Layang. Layang. Okey, seterusnya. Seterusnya kita buat lagi. Nak habis dah ni chapter ni. Kan lepas ni tajuk minggu depan lain pula lah tajuk. Ni minggu ni kita habiskan yang ni, buat latihan lagi. Bentuk macam ni pula. Satu garis dia buat macam tu, ada sambung macam tu, ada sambung macam tu, ada sambung macam tu. Sini 90, sini X, sini 95, sini 140, sini Y, sini dia bagi T, S, R, sini adalah Q, sini adalah U. Dia punya soalan dia biasalah, apakah nilai X, apakah nilai Y. Dah. Macam ni kita menyelesaikan. Jadi kita nampak yang ni lah segi 4 dia ni. Sisi 4 dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. P, Q, R, S tu adalah sisi 4 dia. Jadi kita faham sini tambah dengan X tambah 140 tambah yang kat sini. Kat sini katakan apa, J ke apa, ikutlah. Kita buat. Jadi sini yang ni kita tahu ni 90 ni. Sebab dia bagi simbol ni tu kita tahu ni 90. Jadi 90 tambah X tambah 140 tambah J mesti 360. Itu undang asas. 90 tambah X tambah 140 tambah J adalah 360. Kita tak boleh selesai sebab kita tak tahu beberapa nilai. Y belah sana kan. Macam mana kita tak tahu ni? Jadi cari X dulu kalau boleh. J memang tak boleh. J sebenarnya tak tahu. X ada sini 95. Makna kat sini X kita boleh ambil 180 tolak 95. Dapat X. Kan? Itu macam ni lah. X sama dengan 180 tolak 95. Dapat apa? 85. 85 darjah. Ya, betul. 85 darjah. 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 85 dar
Jadi bila dapat X sama benda masuk dalam persamaan 90 tambah 85 tambah 140 tambah J sama dengan 360. Selesaikan. 85 tambah 90 tambah 140 215. 315. Betul. Ni semua tambah 315 tambah J yang kita simbolkan tadi sama dengan 360. Maka J sama dengan 360 tolak 315 berapa? 45 darjah. 45. Betul. J adalah 45 darjah. Bila dapat J 45 darjah, kita tahu J ni apa? 45. Mengikut undang-undang garis lurus, kita tahu dah Y mesti sama dengan 180 tolak 45. 135. Dapatlah Y 135 darjah. Gitu je. Senang. Kan, bentuk ni kita tak tahu nama bentuk apa, tapi kita tahu undang-undang dia sama, 360 darjah. Tahu. Okey, saya buat dua soalan, dua gambar. Cuba selesaikan ambil masa 10 minit pun boleh, tak apa, selesaikan. Faham kan? Senang je cara dia. Simple. Kebanyakan soalan kita buat mesti kita selesaikan untuk 360 darjah jumlah, dan juga pada garis tu 180 tolak yang tak tahu tu. Dapat lah. Tolak yang tahu, dapat yang tak tahu. Kan? Dia taklah tanya yang lain betul, dia tanya macam tu je. Cuma adalah beberapa undang-undang yang kita kena tahu sikit-sikit supaya senang. Okay, cuba buat yang ni tau. Ni soalan A. Ni sekarang kita buat soalan, dua soalan. Masing-masing buat sendiri, try dulu. Okay. Okay, yang ni dia nak X dengan Y. Tengok mana satu bentuk segi empat dia tu, di mana di segi empat dia. Ini soalan gabungan antara segitiga dan sisi empat. Okey, dia tanya apakah X dan apa lagi? Itu je lah. Yang ni dia tanya apakah nilai X. Ni titik M kat tengah ni lah dia kata. Titik silang. Okey, cuba ambil masa untuk selesaikan kedua-dua ni Ambillah 10 minit ke, cuba.
Siap. Siap. Dah. Alright. Ya, dah. Dah. Okay, mari kita tengok apa jawapan sini. X dengan Y. X 89. 89. Betul. Okay, Y. 64. 64. Okey, ini jawapan kan. Mari kita buat jalan kira. Kita dah tahu jawapan, saja nak buat jalan kira. Untuk macam ni, kita tengok satu garis lurus. Kat sini ada satu garis lurus. 91 sebelah, X sebelah. Kita dah tahu dah kat sini cara dia mesti 180. Ataupun kita kata yang tak tahu tu, yang tak tahu adalah sama dengan 180. Tolak yang tahu, yang 91. Kan? Dapatlah 89. Terus dapat X. Okey, siap. Lepas tu yang satu lagi ni kita, yang Y. Untuk tahu Y, kita kena tahu yang dalam ni. Katakanlah M. Jadi 1 sisi 4 tambah semua dalam mesti dapat 360. Yang ni kita dah tahu dah ni 89. Jadi kita tambah M tambah 89 tambah 78 tambah 77. Jumlahnya mesti 360. Maka kalau kita tambah di situ 89 tambah 78 tambah 77, kita dapat 244 sama dengan 360. Maka sudut M sama dengan 360 halaman 360 tolak 244. Jadi 360 tolak 116. 116. 116. M tu 116. Iaitu kat sini. Sini 116. Tapi kita nak Y, maka 180 ambil balik 180 tolak 116, betul? Dapatlah Y. Dapatlah Y 64 darjah. Betul. Macam biasa kan? Macam biasa. Dah dapat dah situ. Okey, settle. Soalan A dah selesai. Soalan B pula. Soalan B. Dia nak apa? X belah sini je. Ini adalah gabungan antara segi 3 dengan segi 4. Segi 3 ni dia buat tanda macam tu. Maksudnya kaki sama. Kalau kaki sama, kalau sudut di ujung kaki ni 35, sini pun 35. Itu undang tak tahu dah 35. Kemudian kita nak tahu yang belah sini, tapi sini kita tak tahu. Untuk kita tahu belah sini, kita kena tahu belah sini dulu. Sudut selang sini macam ni, sudut bersilang ni adalah sama. Maknanya kalau sini berapa, ni pun sama nilai dia. Nak tahu ni kita tahu dah. Segi 3 jumlahnya 180. Katakan sini apa, Y lah. Jadi 35 tambah 35 tambah yang tengah tu Y tu mesti sama 180 sebab dia segi 3. 80. Jadi 35 tambah 35 70. Tambah Y sama dengan 180. Maka Y sama dengan 180 tolak 70. Y 110, betul. 110. Bila Y dapat 110 ni lah, bagi dulu kan. Bila sini 110, sebelah sini pun sama 110 sebab dia sudut bersilang. Dah tahu sini 110, ni kan 1 sudut, 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut. Tahu dah. Jadi tambah aja semua sama 360. 40. Ya. Okay, X tambah 110 tambah 115 tambah 95, jumlahnya 360. Ambil 360 tolak dengan semua hasil tambah ni. Tambah dulu. Maknanya 110 tambah 115 tambah 95, kita ada 320. 320. Ini 360 kan. Maka X yang ni adalah 360 tolak 320. 40.
Jadi X adalah 40 darjah. Okey ke? Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Selesai. Ada lagi masa. Boleh lagi 2 soalan. Mari kita cuba lagi. Maknanya ini dah siap, dah faham. Kita nak selesaikan lagi 2 soalan. Lepas tu kita berhentilah. Untuk chapter ni dah habis. Minggu depan kita dah boleh masuk chapter yang baru, iaitu parameter dan luas. Jadi kita buat lagi 2 soalan. 2 soalan yang berkaitan. Padam dulu. Kita bahagi 2 dulu 2 soalan kan. Jadi ni soalan 1. Okey, soalan dia macam ni. 1 segi 3 gabung dengan 1 segi 4. Macam tu pula dia buat. Ni segi 3, bawah ni segi 4. Ada pula segi 3 tengah tu kan, campur. Sudut sini sampai sini, semua ni adalah 130 darjah. Semua ni daripada sini sampai sini. Sini adalah 75 darjah. Sini adalah sudut C. Sini adalah 70. Sini adalah 80. Sini sudut B. Sini sudut E. Okey. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari apakah A tambah B tambah C. Ini soalan dia. Mungkin ambil masa sikit lah, tapi tak adalah ambil masa sangat. Boleh lah kan. Sebab dia berkait-kait soalan tu kan. Satu tu lah, satu soalan je. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Ambil masa. Soalan terakhir lah je. Soalan terakhir untuk malam ni kan. Okey, cuba buat dulu, ambil masa. Siap kan? Juadang kenapa? Alamak, kata tak tutup mic. Mic ada masalah kan? Kejap dia jadi macam on off. Oh ya ke? Okey, tak apa.
Okey, dah boleh ya? Dah siap ke? Ke tengah buat lagi? Okey. Okey lah, mari kita selesaikan. Jadi kita ada satu segitiga di dalam ni. Dalam tu ada kecil lagi segitiga, kan? Dalam tu juga ada gabungan segi empat. Dan juga bawah ni pun ada segi empat lagi. Jadi kat sini semua 130. Dan kita ambil yang segi empat bawah ni tu. Cuba kita cari C lah, kan? Jadi sini 130. Sini berapa? Kita tahu dah. Sini adalah 180 tolak 70. Dapat yang belah sini, iaitu berapa? 110. 110. Ni 110. 180 tolak 70 dapat 110. Bila sini 110, sini ni nak tahu. Sini semua 130. Tapi sebab ni segitiga, yang ni dengan ni ujung ni 80 tambah 70 tambah berapa dapat sini. Kita tahu semua segitiga 180 jumlah 30. kan. Jadi 80 tambah 70 tambah ujung tak tahu sama dengan 180. Maka X sini berapa tadi? 150 kan? 180. Boleh tu X sama dengan 180 tolak 150. X sama dengan 30. Okey, sini 30. Bila sini 30, semua ni 130. Dah tentulah ujung ni saja 100. Betul tak? Sebab ni 130 sampai ujung ni. Sebab sini dah dapat 30. Berdasarkan segitiga ni, jumlah dia kata 130. Dapat ni 30. Dah tentu sini 100. Okey, 100, 110, 75 dengan C. Dah tahu dah. Ni semua campur-campur 360 masuk C kan. Jadi C tambah 110 tambah 100 tambah 75 adalah 360. Sebab dia segi 4 di bawah tu. Maka C tambah ni 100, 210, 285 kan. Okey. Jadi C sama dengan 360 tolak 285. 360 tolak 285, kita dapat 75. Jadi C 75. Apa lagi? A dengan B pula tak tahu. Dangerous kat tu. Macam nak dapat A dengan B? Kan? Macam nak dapat A dengan B? Cuba bagi idea sikit. Kita tak payah dapat satu-satu pun tak apa. Sebab dia, soalan ni dia nak ni A tambah B tambah C. Jadi kita ambil belah sini berapa dapat? Belah sini berapa dapat? Sini 80. Satu garis lurus. Tentulah 180 tolak dengan 80. Sini dapat 100. Yang ini 180 tolak 70 dapat 110. Kan? Sebab nak melengkapkan satu garis lurus 180.
Jadi sini 100, sini 110. Berapa agak-agaknya A dan B? Sebab satu ni segi 4 pula ni. 1, 2, 3, 4 ni satu sisi 4. Maka kita boleh buat macam ni. A tambah B tambah 100 tambah 110, jumlahnya 360. Kan? Dalam segi 4 yang ujung ni. Jadi A tambah B tambah 100, 110, 210. Sama dengan 360. Maka A tambah B tambah tolak lah. Pindah ke sana Pindah sana buat 360 tolak 210. Maka A tambah B adalah 150. 50. Jadi kita tak payah tahu A berapa, B berapa. Janji kita tahu A tambah B 150. Sebab soalan dia macam ni. Dia bukan mesti satu-satu. Dia tak tanya A berapa, B berapa, C berapa. Tak, dia tanya seluruh. Jadi C kita dapat, okey lah. Tapi A dengan B tu kita tak boleh dapat berapa tepatnya kan. Jadi kita ambil dua-dua hasil tambah. Macam ni. Jadi soalan dia punya jawapan, dia nak A tambah B tambah C. Maka A dengan B kita tahu apa? 150 tambah C 75. Okey. Jadi jawapannya adalah 225. Siap. Macam tu cara menjawab soalan dia kalau style dia nak macam ni. Okey ke? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh bagus. Jadi mari kita tambah latihan. Boleh. Tadi kan saya kata buat soalan apa? 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Itu kan muka surat tu kan. Sekarang kita tambah soalan di dalam buku tu. Soalan baru. Pergi ke muka surat. Muka surat 136. Tulis ni lah. Latihan buku yang sama muka surat 136. Praktis formatif 9.3. Latihan 9.3 muka surat 136 tu. Soalan nombor 2, 3, 5, 6. Soalan nombor 2, nombor 3, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Itu aja soalan tambahan. Okey, itu saja. Jadi selesaikan. Nanti kalau ni hari Sabtu lah. Cikgu. Ya. Tak cikgu letak kerja rumah tu nanti dekat grup. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Itu selamanya. Okey, jadi kita berhenti sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Selamat malam. Selamat